Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat ulang kaji. Okay, raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan. Namakan bahagian-bahagian bulatan. Ni kamu tengok balik bab bulatan, bab berapa. Penting. Ada cikgu buat pula soalan. Ni bocor pula. Tapi tak boleh habaq lah apa. Kamu kena tahu bahagian-bahagian bulatan pada buku teks. Muka surat berapa. Bab 5 iaitu kamu cover periksa bab 1 sampai bab 7. Jadi bab-bab bulatan tu tengok balik nota muka surat 77. Okey. AOC dia kena pusat straight ni. Nama dia apa? Diameter. Okey. AOB sebahagian kan? Okey. Dia panggil apa? Sikit panggil dia apa? Minor sector. Okey, lepas tu kalau BC saja, BC nama dia apa? Nama dia apa? Lengkung kan? Okey, ni BC ni sikit je kan? Di minor arc. Kalau bahasa Melayu, lengkuk minor. Okey, CD pula. CD. Kalau garis lurus tak kena pusat, nama dia bahasa Melayu panggil dia perentas. Kalau bahasa Inggeris panggil apa perentas ni? Perentas panggil apa? Chord. Okey, dia panggil chord. CHORT. Kau tak salah cikgu. Okay, tengok balik. Okay. Lepas tu, dia kata apa? Cari hitung sudut X. Macam mana nak buat hitung sudut X? Hitung sudut X bagi setiap sektor berikut. Okay. Sudut. Kalau sudut, kita akan pakai formula. Dia ada dua formula. Ingat balik theta per 360 darab dengan 2 pi r. Ni theta per 360 darab dengan pi r square. Okey, kalau berkaitan dengan luas pakai ni. Kalau tak berkaitan dengan luas, theta per 360 darab dengan 2 pi r. Okey, so jadi apa yang kamu nak buat ialah sudut kita tak tahu kan? Sudut. Okey, cikgu tulis balik formula tadi tak apa clear. Cos theta per 360 darab dengan 2 pi r. Theta per 360 darab dengan pi r square. Hak ni untuk luas, hak ni untuk lengkuk, panjang lengkuk. Okey, so jadi sudut ni kita tak tahu. Jadi x per sudut kita 360 darab dengan kalau berkaitan dengan luas pakai yang ni lah. Tapi kita bukan berkaitan dengan luas kan, pasal lengkuk kan. Lengkuk pakai yang ni. Okey, iaitu theta per 360 darab dengan 2 pi r. Darab dengan 2 pi kita apa? So pakai 22/7. Jari kita berapa? Jari kita 63. Okey, dia habaq kata lengkuk ni ialah 159.5. Jadi kita buatlah x per 360 darab dengan tekan kalkulator terus pun boleh. Okay, kalau kamu tekan kalkulator terus, kamu akan buat 159. Ni darab 63 jadi 159.5 bahagi 63 sebab darab 63. Okey, darab dengan 7/22. Sebab ni terbalik kan. 22 ni darab bila kanan ni dibahagi. 7 ni bila bahagi 7 bila ni darab. Okey, darab dengan 2. 2 pergi belah sana akan jadi. Sebenarnya 2 ni per 1. 2 per 1 bila terbalik ni 1/2. Okey. So tekan dulu dapat apa? Tekan. Okey, kamu dapat 29/72. Kita nak X kan. Jadi 29/72 darab dengan 360. Dapatlah 145 darjah. Betul lah. Logik lah. Kalau sampai, kalau kemarin tak kat sini, sampai sini saja 90. Ni dah lebih. Betul ya, 143.
soalan lain pula. Okey, cara hitung Allah menunjukkan sebuah bulatan dengan sektor jejari dia 14. Okey, jejari dia 14. Okey, jejari 14 tulis kat sini. Okey, jejari 14, ni pun 14. Soalan dia kata apa? Kamu dah faham, balik baca balik kalau tak faham. Menunjukkan sebuah sektor bulatan. Hitung luas bagi sektor. Takkan ni belah ni panggil sektor. Jadi mestilah kat bahagian dalam. Jadi macam mana nak bagi sudut, nak kira sudut bahagian dalam. Satu bulatan sudut dia 360. Jadi 360 tolak dengan 126. Jawabnya 2, 3, 4. Jadi sudut ni 2, 3, 4. Nak cari luas ni, theta per 360 darab dengan formula bulatan pi r square. So masuklah 2, 3, 4 per 360 darab dengan pi. Dia suruh pakai apa? Tengok dia suruh pakai 20-27. Yang pakai lain. 20-27 darab dengan pi square. Okay. Tekanlah kalkulator. Dapatlah jawapannya. Dapatlah 700.7. Okay. Unit dia apa? Sebab cm. cm square. Okay. Okey, raja di atas menunjukkan sebuah kombinasi poligon. Namakan 3 poligon di belah sini. Segitiga ada kan? Ni segitiga. Jadi jawapan kamu boleh tulis. Okey. Segitiga. Okey, lepas tu kalau ni pula 1 2 4 segi tu kalau kita buat link pula 1 2 1 2 3 4 5. Kalau 5 panggil apa? Ingat kalau 5 pentagon, 6 hexagon, 7 heptagon, 8 oktagon, 9 nonagon, 10 dekagon. Kena hafal, kena tahu guna. Kena hafal lah. Subjek sains pun ada guna juga perkataan-perkataan ni. Okey, ingat. Kalau cikgu ingat apa? Pentagon ni mula-mula ingat. Sebab kalau kat White House, bentuk dia pentagon. Kamu tengok design pentagon tu. Apa? White House tu rumah putih, bentuk dia pentagon. Okey, tu yang dia panggil pentagon. Hexagon, heptagon selalu confuse. Cikgu beza dia HE, K dulu bawah P. Oktagon ni 8 kan. Kalau 8 kita tulis bawah jadi kosong. Tu jadi oktagon. 9 9 kan. Jadi N ni huruf dia untuk 9. Dekagon ni untuk yang desimal. Okey. Okey, faktorkan. Faktorkan. Macam mana nak faktorkan? Ni, ambil 18. Okey, tukar pen. Okey, ambil 18 tambah 3. Okey, ingat cikgu buat cara bahagi tu. Okey, 18 dengan 3 adalah sifir apa? Sifir 3. Bagi 3. Okey. Kat sini ada satu X. Sini tak ada X. Jadi kita tak boleh keluarkan huruf ni kat luar ni. Jadi kita buat kat nombor. Jadi 18 dengan 3 adalah sifir. Okey, jadi 3 kali 6 dapat 18. Jadi keturunan X salin. Tambah ni kita salin. 3 kali 1 dapat 3 ke atas. Okey, betul. So jadi jawapan kamu 3 6x tambah 1. Ada jawapan tak? Okey, jawapan dia A. Okey, so kembangkan. Macam mana nak kembangkan? Cikgu dah ajak dah. Tapi cara dia macam mana? Darab So, okey, di 3 dengan P. Okey. 3 dengan negatif P, tanda dia berbeza. Jadi jawapan kamu negatif. 3 kali P, 3P. Okey, lepas tu 3 kali dengan R pula. 3 ni positif, R ni positif. Jadi tanda sama.
positif. 3 kali A, 3A. Kamu ingat tanda sama positif, tanda beza negatif. Hanya guna untuk kurungan darab atau bahagi. Okay, so kita terusnya kita buat. Negatif 5 kali A kan. Positif dengan negatif. Jawapan kita negatif. Tanda berbeza. A ni positif dengan negatif. Tanda berbeza. Jadi 5 kali A. 5A. Okey, negatif. Positif. Tanda sama positif. 5 kali C. 5C. Okey. Soalan macam ni macam nak buat pula? Tak. Bahagi tukar jadi apa? Bahagi tukar jadi darab. Jadi, apa yang kamu nak buat ialah macam nak buat. Okey, soalan ni macam nak buat. Jadi, bahagi tukar jadi darab kan? Jadi 3A tambah 6. 3A tambah 6 ni boleh faktor. Okey, jadi 3 buat keluar 3 kali A, 3A tambah 2. Ya. 3 kali A, 3A. 3A kali 2 jadi 6. Okey. Ni A tolak. Ni kan ingat balik. A kuasa 2 tolak A kuasa 2. Sama dengan A tambah B. A tolak B balik. Okey, so jadi A tambah 2. A tolak 2. Bagi tukar darab, terbalik ke hak belakang. Jadi A tolak 2. A tambah. Okey, kalau ni kena boleh potong satu atas, satu bawah. Bawah ada A tambah 2, atas pun ada A tambah 2. Potong tinggal 1, tinggal 1. A tolak 2 ada atas, A tolak 2 ada bawah. Potong 1. Atas akan jadi 3 per. Bawah hanya tinggal A tambah 2. A tambah 2 kali 1, darab dengan 1 dapat 1 lah. Ni ya, jawapannya. Senang kan? Okey, sekata ataupun tidak. Jadi tengok balik sifat-sifat poligon sekata. Apa sifat dia? Okey, apa sifat poligon sekata? Poligon sekata ialah poligon sekata apabila semua sisi sama panjang dan sudut dalam dia, sudut pedalaman pun sama saiz. Okay. Jadi kalau soalan A ni 90, memanglah sudut dalam ni 90. Tapi panjang belah sini, panjang dia tak sama dengan lebar. Jadi tak sekata lah. Ini sama, sisi dia semua sama panjang ni. Jadi sekata. Ni kat sini poligon sekata. Poligon tak sekata. Okay, yang ni sisi dia sama panjang, sudut dia pun sama banyak ni. Dia tak ada buat tanda calik satu-satu ni kan. Maksudnya setiap sisi tu sama panjang. Jadi poligon sekata. Ni nampak? Dah faham? Poligon sekata apa, tak sekata apa. Tu cikgu tulis. Poligon sekata apabila semua sisi sama panjang dan sudut dalam dia sama saiz. Saiz dia sama. Soalan macam ni macam nak buat. Operasi dia tolak. Jadi tulis soalan dulu. 5 per 6K tolak 3H tolak 5 per 12K. Cikgu kata kalau pecahan operasi dia mesti bawah ni sama. Jadi 6 beri 12 kan. Keturunan ni K, ni keturunan K. Jadi darab dengan 2 lah. Jadi sini bawah darab 2. Okay, atas darab 2 jadi 10 tolak. Ni dah kita edit, tak darab apa-apa. Maksudnya darab dengan 1. Jadi sini 12K. K 3H tolak 5. Kalau darab 1 dapat benda yang sama lah kan. Tolak 5. Tapi kamu kena hati-hati kat sini cara darab dia. Kalau darab dengan 2 kena pandai buka kurungan. Okey, so jadi 10 positif negatif 3H tolak negatif positif 5 per 12. Okey, selesaikan 10 tambah 5 apa?
10 tambah 5, 15 tolak 3. H bagi 12. Okey, 15, 3 dengan 12 ni adalah CP3 kan? Okey, tak selui buat macam tu. Garis. Kita tak selui. Okey, buat garisan macam tu. Buat nak tanah ni. Okey. So, 15, 3 dengan 12K ni adalah CP3. Jadi, kita keluarkan 3. 5 kali 3, 15. Okey, 5 kali 3, 15. Jadi, salin tolak. Macam mana boleh 3 ni? Jadi, 3 kali 1. Jadi, 3H lah. 3 kali H, 3H lah. Apa dengan kita keluar 3. 4 kali 3, 12. Keluar K. 4 kali 3, 12. Keturunan dia K. Lepas tu kita potong. Okay, so dapat jawapan kita yang termudah 5H tolak 4K. Okey, ni bab 3 yang berkaitan rumus algebra. Okey, dia suruh ungkapkan sebagai perkara rumus. Kalau sebut perkara rumus, maksudnya X duk seorang. Okey, so jadi soalannya ialah Px tambah Q sama dengan 4X. Okey, X ni cikgu buat apa? Cikgu kelarang banyak kali dah. X ni kena buat X comel. Saja cikgu buat salah. Nak bagi hampa tengok. So, jadi X himpun sebelah. Jadi, Px tolak 4X. Kenapa tolak 4X? Jadi, 4X ni positif. Mai belah kiri, jadi negatif. Negatif 4X. Okey, jadi Q bawa mai belah sini, jadi negatif Q. Okey, bila kat sini ada X, kita kena faktorkan X sebut keluar. X kali P, X kali P, XP. Okey, tolak tu tersalin. X kali 4. X kali 4 dapat 4X kan? Okey, so sama dengan negatif Q. Kita nak X sebagai rumus, jadi X tu seorang-seorang. Jadi jawapan kamu negatif Q per P tolak 4. Okey, nak berkurungan boleh, tak nampak lebih. Nampak sebenarnya lebih elok ialah tak berkurungan. Jadi X sama dengan negatif Q per P tolak 4. Okey. Tapi yang kedua, itu kita salin. Okey, cikgu salin soalan dulu. Okey, soalan yang perkara rumus ni memang keluar. Okey. So, nak inputkan X. Okey, ni ada banyak cekadok ni. X ni nak X je. Lain tak mahu. Kita ubah dia. Tolak 3 per 4X sama dengan 7Q tolak 2P. Betul tak? Betul. Sebabnya 2P ni positif. P belah kiri, kanan jadi negatif. Positif. Mai belah kanan. Negatif. Okey, sekarang apa nak buat ni? Kita buang tanda dulu dah. Ni negatif kan? Bila negatif, kita tukar akan jadi positif. Hak positif jadi negatif. Negatif jadi positif 2P. Okey, sekarang kita nak X saja. Bila nak X saja, dia mai belah sini 4 jadi terbalik. Okey, darab dengan negatif 7Q tambah 2P. Kamu jangan bimbang soalan Pak Isau cikgu objektif semua. Ke form tu. Okey, darablah masuk. Jadi tak selui lah. X sama dengan ni darab masuk negatif 28Q per 3. Darab masuk jadi tambah 8P per 3. Okay, itu jawapan dia. Tapi nampak tulisan tak comel kan? Jadi kita tulis bagi comel. 8P tolak 28Q per 3. Nampak lebih kemas. Cikgu bawa 8P ni main depan sebab nak bagi kemas. Sebabnya positif. Dia depan tak tulis tak apa. Lepas tu dia pembawah dia kan per 3 per 3 tak ada masalah, buat per panjang. Negatif 28Q bawa tak kat belakang tapi masih duduk belah kanan, jadi tak ubah tanda. Okey, itu je. Masih soalan yang sama. Okey, ungkapkan Z pula sebagai rumus. Jadi Z kena duduk seorang. Okey, so jadi soalan nombor 1. Kita nak Z kan. Z ni kalau cikgu bawa mai pergi belah kanan tu jadi positif. Jadi 16 P kuasa 2 tolak 9 Q sama dengan 4 Z kuasa 2. Betul kan? Positif mai belah sini dia negatif terus kan. Okey. So jadi kita tak mau 4. Kita buat pilih lah. Kita jangan buang kuasa 2 dulu. Buat satu-satu dulu. 4 ni dah tak mau.
Ni 16 P kuasa 2 tolak 9 Q. Ni darab minus ni dibahagi sama dengan Z kuasa 2. Okey. So ni dapat seterusnya Z. Kan Z kuasa 2 nak hilangkan dia punca kuasa. Ni 16 P kuasa 2 tolak 9 Q per 4. Okey, so jadi 16 P kuasa 2, punca kuasa 16 P kuasa 2 ni kita boleh buat dapat 4 P. 4 P kali 4 P dapat 16 P kan. Jadi tolak ni 9 boleh dapat 3 kali 3 kan. Jadi 3 punca Q ni tak ada apa kena bubuh dalam So punca kuasa 4, punca kuasa 2 bagi 4 dapatnya 2. 2 kali 2 4 kan. So dapatlah 2. So ni je jawapan kamu. Okey, sekarang nak buat yang B pula. B macam mana? Still masih nak Z. 7N tambah punca kuasa 3Z sama dengan 5N. Okay, kalau kita nak hilangkan kuasa 2, punca kuasa ni, kita kena kuasakan 2 dia. Bila kuasakan 2 dia, ni hilang. Okey, macam ni. Punca kuasa. Bila kita kuasa 2 dia, kata ada X ni, dia jadi X saja. Jadi kat sini akan jadi 3Z saja. Okey, bila kuasa 2 belah sini, yang ni pun kena kuasa 2. Okay, jadi 7 kuasa 2, M kuasa 2. Sebab ni bila kuasa 2, jadi 5 kuasa 2, N pun kuasa 2. Jadi 49 M kuasa 2. Memang dah 49, 7 kuasa 2 kan. 49 M kuasa 2, M kuasa 2 tambah 3Z sama dengan 25 N kuasa 2. 5 kuasa 2, 25. Okay, 3Z sama dengan 25 N kuasa 2 tolak 9 M kuasa 2. Jadi N ni M. Okey, nak dapatkan Z. Z sebagai Z sama dengan 25 N kuasa 2 tolak 49 M kuasa 2 bagi. Boleh kecil tak boleh kan. Tinggal je lah jawapan macam tu. Okey, kita sambung. Diberi V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Cari nilai V apabila U. So cari nilai V. U 10, A negatif 4, S 8. Ditulis dulu V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 plus 2AS. Dia so cari V kan. Ini V kuasa 2. U kita abang 10. U kuasa 2. Ini 10 kuasa 2. Okey, 2. 2AS ni maksudnya 2 kali A. A kita apa? Negatif 4. S kita apa? 8. Okey, V kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. 100. Okey, ni tekan kalkulator. Positif 2 negatif 4. Ini negatif 8. Negatif 8. Ni selesai dapat negatif 8. Negatif 8 kali 8 negatif 64. V kuasa 2 sama dengan, tekan kalkulator, dapatlah 36. Nak dapatkan V saja. V saja punca kuasa balah ni 36. Okey, tak celui. V sama dengan, tekan kalkulator, punca kuasa 2 bagi 36. Okey, ataupun cube root 36. Okay, the answer is 6. Ni masuk besar, tapi bukan soalan ni. Okey, ni soalan bab 2. Kamu kena tahu cara kembang. Cikgu dah buat ulang kaji tadi. Kalau operasi tolak atau tambah, bawah dia kena bagi sama. Kalau macam ni, macam mana nak bagi sama? Okay, jadi 3 dengan 2 boleh jadi 6 kan. Jadi 6 M. Okay, 3 kali 2 jadi dapat 6. Ni M keturunannya adalah 3M kali 2 3M kali 2 6M kan. Okay, bila darab 2 atas pun darab 2 jadi 2N. Okay, operasi tolak kita salin. Okay, sini darab 3 kan, baru dapat 6M kan. Bila darab 3 maksudnya 3 tak kat luar, 1 tolak N. 2 sebutan ni kita buang dalam kurungan supaya kita kembang nanti tak ada masalah. So dia akan jadi 2N. Positif negatif ni negatif 3. Tanda berbeza ni di negatif 1 kali 3 3. Okey, ingat N ni.
Negatif tanda sama, positif 3 kali N, 3N per 6M. Okey, selesaikan. Ni keturunan dia kan 2N, 3N jadi 5N tolak 3 per 6M. Okey, tandakan betul bagi jujukan dan pangkal bagi bukan jujukan. Jujukan tu maksudnya dia punya nombor tu mendarat atau bahagi apa semua tu mesti seragam. Okey, contohnya negatif 10 jadi negatif 6. Jadi maksudnya tambah. Okey, maksudnya tambah 4 lah kan. Negatif 6 tambah 4 dapat negatif 6. Negatif 6 tambah 4 dapat negatif 3 ke? Tolak 1 kan. Tambah 1 kan. Tolak 1. Tolak 1. Negatif 6 tolak 1 negatif 7. Lepas tu jadi 1 pula. Tambah 6 pula. Oh, tak seragam. Ni bukan lah. Okay, di darat ni negatif 2 dapat 4. Dan darat 2. Negatif 4 kali 2 dapat negatif 8. Negatif 8 kali 2 dapat negatif 16. Seragam lah tu. Kalau yang ni, kamu tengok nombor dia makin bertambah kan. Okey, luar ni semua kan 2 boleh jadi per 8. Okey, jadi kamu buat semua per 8. Ni 2 boleh jadi 8 kan. Jadi buat per semua 8. 8 tu tak ada masalah dah. Bukan 8 tu. Okey, jadi 8 darab 2 jadi 3 kali 2 6. Okey, jadi ni darab 4 kan. Jadi atas darab 4 dapat 4. Okey, ni di 8 4 kali 2 jadi 1 kali 2 2. Kita tengok 2 per 8. Lepas tu ni tak ubah sebab per 8. 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8. Okey, dia meningkat elok. So, okey lah. Okey, so jadi seterusnya kita pergi. Okey, dia soalan lengkap kan. 1 jadi 10 tambah 9. 10 jadi 19 tambah 9 juga. Jadi maksudnya kita tengok 37 tambah 9 dapat 46 tambah 9. Betul ke tambah 9? Betul. So nak dapat nombor ni tambah 9 jadi 28. 9 tekan kalkulator. 19 tambah 9 dapat 28. 28 tambah 9 dapat 37. Okey, ni kalau kita buat terbalik boleh tak? Jadi kalau darab 1 per 3 boleh tak? 1 kali 1, 1. 2 kali 3, 6. Okey. So, jadi jadi nak buat macam mana? Okey, jadi 1 per 3. Sebabnya 1 per 2 darab 1 per 3 dapat 1 per 6. Okey, maksudnya yang ni kamu kena try and error lah. Okey, bila cikgu buat kat sini, cikgu dapati dia sebenarnya ialah, tadi kan 1 per 3, dia sebenarnya 1 per 6. Kamu tekan kalkulator darab dengan 3. Okey, so darab dengan 3 dapat 1 per 3. Jadi cuba try. 1 4 per 8, 1 per 4, 8, 6, sorry. Darab dengan 3. Dapatlah 162. Maksudnya darab 3. Okey, so darab 3 lagi. Dapat berapa? 1 per 54. Darab ni dengan 3 dapatnya 1 per 18. Darab dengan 1 per 18 darab dengan 3 lagi dapat 1 per 6. Okey. Dah betul. Okey, kamu tengok soalan ni. Okey, soalan ni dia kata apa? Raja di bawah menunjukkan sebuah satu jujukan juga. So, bulat nilai. Bulatkan nilai. Macam mana nak bulat ni? Okey, jadi kamu tengok. Okey, jadi 3 jadi 2 tambah 3 jadi 5 tambah 2. Okey, 3 jadi 5 tambah 2. Lepas tu 5 jadi 3 jadi 8 tambah 3. 8 campur 5 dapat 13. 2, 3, 5.
Perasan tambah, lepas tu 2 jadi 3 tambah 1. 3 tambah 10 jadi 2. Jadi 5, lepas tambah 1 tambah 2 jadi tambah 3 kan. Jadi 5 tambah 3 sini 8 lah. 3 campur 2 dapat 5, 5 campur 3 8. Jadi 13 tambah 8 jadi 21. Tambah 8, jadi 8 tambah 3 tambah 11 pula. Tambah 11 jadi 30. Okey, tambah 11. Lepas 11 tambah 13. Jadi tambah 13 dia dapat 55. Jadi bulatkan X, nilai X dengan ni. Jadi X kamu ialah 21. Lepas tu 30. 34. Kenapa ini 34? Tambah 13. 21 tambah 13 takkan 30. 34. Bulat lah. Siap lah. Okey. Okey, raja di bawah menunjukkan 4 bentuk yang pertama. Bagi pola tersebut, dia nak bentuk yang dia suruh kamu lukis bentuk yang kelima. Jadi kamu kena lukislah bentuk yang kelima tu. Jadi macam mana nak buat? Nak fikirlah. Jadi kita bilang bentuk 4. Bentuk 4 menunjukkan 4 bentuk yang pertama. Dia pun 1, 2, 1 kotak. Tu kata bila kita sekotak ni 2 ni 2. 1, 2, 3 ni 3. Ni 1, 2, 3, 4. Jadi kuasa yang kelima tu mesti 5. Jadi kita buat sama macam tu. Tambah sikit. Kena fikir namanya. Okey, terima kasih. Itu saja untuk hari ini.